Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam video pembelajaran bersama Ustaz Muhammad Adam. Baiklah murid-murid, video pembelajaran kita pada kali ini ialah Pendidikan Islam tahun 3, bidang sirah yang bertajuk Meneladani Sifat Tabligh. Baiklah murid-murid, sebelum itu keluarkan buku teks, buka muka surat 108. Murid-murid boleh rujuk buku teks sepanjang pembelajaran kita. Di dalam muka surat di dalam muka surat 108 terdapat dua situasi, iaitu yang pertama ialah forum yang diadakan di sekolah, manakala situasi yang kedua ialah perbualan di antara Siti dan juga ayahnya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat lebih lanjut lagi tentang forum. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para Nabi alaihi salam. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin, sebagai umat Islam kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada umat yang lain. Situasi yang kedua, perbualan di antara Siti dan ayahnya. Ayah saya akan beritahu adik tentang sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ustaz beritahu tadi. Bagus Siti, kamu juga meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan ajaran Islam kepada yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, iaitu sepotong hadis. Jadi ustaz bacakan, balighu anni walau ayah, riwayat Al-Bukhari, yang bermaksud sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Baiklah murid-murid, ringkasan daripada 108 dan juga 109 ialah menjelaskan tentang maksud tabligh. Tabligh ialah sifat Nabi, sifat wajib yang perlu ada di dalam Nabi, iaitu menyampaikan dakwah kepada semua orang-orang Islam, menyebarkan agama Islam. Baiklah murid-murid, mari kita lihat yang seterusnya, iaitu cabaran yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Situasi yang pertama, cabaran yang pertama, dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah yang pertama, iaitu kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakr Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan juga Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Tetapi cabaran juga ada ya murid-murid, iaitu ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah tindakan Nabi Muhammad ketika itu? Apakah respon baginda pada ketika itu? Walaupun dakwah secara rahsia yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diterima, tetapi amanah memikul tanggungjawab bertabligh, tidak berputus asa. Walaupun begitu, mendapat tentangan daripada bapa saudaranya sendiri, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang kepada satu, iaitu tabligh, menyampaikan dan tidak berputus asa. Kita lihat dakwah yang kedua, iaitu peristiwa di Bukit Safa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apakah cabaran Nabi Muhammad pada ketika itu? Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulaukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyakiti baginda. Itulah cabaran yang sangat gentir bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah tindakan baginda? Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Lihat murid-murid betapa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mendapat tentangan daripada keluarga yang terdekat iaitu bapa saudaranya sendiri, tetapi Nabi Muhammad tetap cekal, tetap tabah, tenang, malah mengatur strategi yang lebih baik lagi bagaimana untuk menyampaikan dakwah agama Islam. Dan yang seterusnya iaitu peristiwa di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Di antara cabaran yang Nabi Muhammad SAW diterima ialah diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Baiklah murid-murid, lihat apakah tindakan Nabi Muhammad pada ketika itu. Semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Masya Allah, subhanallah. Lihatlah keindahan, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Walaupun diperlakukan sebegitu rupa, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak membalas dengan kekerasan. Dan yang terakhir kita lihat di sini adalah berdakwah dengan penulisan. Nabi Muhammad juga pernah berdakwah dengan penulisan. Bagaimana? Mari kita lihat. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsah, Parsi dan juga Mesir. Apakah bentuk cabaran yang Nabi Muhammad terima kali ini, ya murid-murid? Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Masya Allah. Diancam tu maksudnya mengugut untuk menyerang. Maknanya negara-negara ni, Ustaz tak tahu negara mana, mereka mengugut untuk menyerang sekiranya Nabi Muhammad ini ingin berdakwah Islam di negara mereka. Apakah tindakan Nabi Muhammad pada ketika itu? Tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuh. Masya Allah, hebat tak Nabi Muhammad SAW ni murid-murid? Walaupun diancam sebegitu rupa, tetapi dakwah tetap dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Baginda tidak berputus asa, tidak pernah takut, malah berani dan terus mengatur strategi dengan lebih baik. Dan seterusnya kita lihat yang terakhir, kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh. Apakah kepentingannya murid-murid? Yang pertama, ajaran Islam tersebar luas sehingga kini ajaran Islam di seluruh dunia. Murid-murid dapat lihat, itulah bukti tabligh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Pada ketika itu, sebelum agama Islam, orang-orang musyrikin mereka menyembah berhala. Agama mereka ialah menyembah berhala, tetapi selepas kedatangan Islam, mereka terus meninggalkan agama mereka itu, iaitu menyembah berhala dan juga patung. Dan yang ketiga ialah akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Murid-murid dapat lihat pada ketika itu, di zaman jahiliah sebelum kedatangan Islam, orang-orang musyrikin ini tersangat teruk di segi bentuk kehidupan mereka. Jadi alhamdulillah dengan kedatangan Islam semuanya berubah 100%. Alhamdulillah. Dan yang terakhir iaitu amalan jahiliah seperti menilik nasib
dihapuskan. Okey. Ini di antara empat kepentingan setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan, iaitu tabligh, menyampaikan agama Islam ini dengan penuh sabar, dengan penuh bijaksana, tenang, tidak ada berputus asa. Jadi lihatlah sekarang apa yang ada. Islam semakin berkembang. Dan rumusannya ialah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja video pembelajaran kita pada kali ini, iaitu meneladani sifat tabligh. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Bye. Assalamualaikum.